الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Mana salutasi? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Subhanallah, Jumaat malam Sabtu kita bertemu pada malam ini. Masya Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salutasi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Anda bersiaran daripada mana? Farida, MS Raini. InsyaAllah sama-sama kita mulakan. Tadi kita dah mula dengan Al-Fatihah. Kemudian kita juga dah mulakan dengan Subhanallah.
Kita dah mulakan juga dengan, Ustaz boleh tak buka? Okey, kita dah mulakan juga dengan 10 ayat terawal Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir Al-Kahfi. Alhamdulillah muslimin muslimat. Dan insya-Allah marilah sama-sama kita memulakan dengan saling mendoakan. Anda boleh tuliskan doa, kita sama-sama aminkan insya-Allah. Boleh tuliskan doa di ruangan komen. Doakan untuk semua sahabat, doakan untuk terpulang, nak doakan untuk siapa? Mendoakan untuk seluruh umat Islam, doa semua orang yang hadir pada malam ini insya-Allah. Ada pada Mesing, Fauzia Dolil Zuraini, Mesing. Saya Nana, umur 19 tahun. Ya. Sahabat-sahabat di IG, di FB, tulis nama dengan umur. Saya sebenarnya nak tahu follower ni di sekitar paling ramai umur berapa? Kan? Ramai yang selalu ikuti kuliah saya ni umur berapa sebenarnya? Dan saya terkejut sebab ada Humairah, terima kasih. Saya pun tenang dengan Humairah. Subhanallah, daripada Singapura, Lin Dizet. Umi Pemata Hati, moga dilindungi dari rahmat Allah. Okey, Suzana daripada Batu Cave ya. Okey, daripada Temanlu Pahang. Okey, subhanallah. Ada Puan Juina. Saya selalu mengikuti live Ustazah. Hari ni saya dah mula bertudung. Masya Allah, subhanallah. Puan Juina, saya selalu mengikuti live Ustazah. Alhamdulillah hari ni saya dah mula bertudung. Allahu Akbar, Masya Allah. Puan Juina, kami mendoakan dan tahniah. Alhamdulillah tahniah. Hijrah, pakai tudung, menutup aurat. Kami mendoakan semoga istiqamah, lebih tenang, hidup lebih lapang, lebih bahagia. Subhanallah. Alhamdulillah, kabar yang membahagiakan daripada saudara dan sahabat kita, Puan Jina. Nur Ashikin, saya 17. Ya Allah, okey, ramai ya. Anak-anak muda. Alhamdulillah, tahniah sahabat juga ramai yang mengucapkan tahniah. Okey, Huda Wafana, Teluk Parlimen Garang. Saya ingatkan bagi tahu Ustazah Garang. Rupanya duduk daripada taman Teluk Parlimen Garang. Assalamualaikum Ustazah, saya doakan ibu ayah saya sihat, adik-beradik, suami dan anak-anak semua sihat, seluruh umat Islam sihat. Terima kasih atas doa Ros. Ini page Oh ni IG. Okey. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Sahabat-sahabat di page pun alhamdulillah awal-awal lagi dah meriah dengan bagi star tu. 1.4k sekarang campur dengan IG lebih kurang dalam 2k. Semoga istiqamah puan. Alhamdulillah. Ustazah daripada Singapura, Syazad. Aisyah, Ustazah, urusan keluarga kami dipermudahkan daripada pandemik. InsyaAllah, semoga kuat semangat. Tadi saya ada share sikit petang tadi. Kalau siapa yang tengok, perkongsian kita petang tadi sekejap je dalam 20 minit. Tapi sangat bermakna. Petang Jumaat tadi, sebelum asar. Sahabat-sahabat boleh tengok. Kita tengok pula sahabat-sahabat tahniah. Moga istiqamah Puan Junaidah kata pada Puan Juena. Semoga Allah pemudahkan. Subhanallah. Ada Cahaya Kekuatan, Sariah Siran, Jun Nuar, 42 tahun dari Ampang. Okey. Saya Bagan Datuk Perak, Nuriani, Nina Aina, Ni Habibatun Kamil, Nur Azizah Harlin, Syafiqah Fika, Seri Ayu. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, daripada Indonesia. Senang saya tak lihat live-nya. Senang saya tak lihat. Doakan saya kuat buat jalani kehidupan insya-Allah. Ustazah mau doakan anak maklum semua daripada kanser. Kita doakan untuk anak Orchid maklum, moga sembuh daripada kanser insya-Allah. Allah hilangkan semua sel-sel kanser dalam badannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustazah, saya dari Indonesia. Senang sekali lihat live-nya. Doakan saya kuat buat jalani hidup untuk membesarkan 3 orang yang telah ditinggal suami kat alam kubur. Ini ibu tunggal, suaminya dah meninggal dunia. InsyaAllah mudah-mudahan puan terus kuat. Allah berikan segala yang diperlukan untuk membesarkan anak-anak. PD Cincin, doakan. Noridah Said, banyak ni. Semoga Allah pemudahkan urusan semua frontliner. Subhanallah, berdukul lumus
menjalankan tanggungjawab. Tuan-tuan yang Allah sekalian, memang kita tengok kenaikan 7K ke 8K ke 9K. Hari ni 9K kan Ustaz kan? 7, 8, 9 naik 1K dan kita tak tahu, na'udzubillah, esok cecah berapa kita tak tahu. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, macam ni lah kadang-kadang sampai satu peringkat kita mungkin tidak lagi melihat angka-angka tu. Kita fokus kepada kehidupan kita, kita jaga diri kita masing-masing, jaga penjarakan, jaga diri, doa, mohon perlindungan daripada Allah. Mohon jika kita diuji sakit, kita diberikan kesembuhan, kekuatan untuk melawan virus. Moga Allah kurniakan kepada kita kehidupan yang baik, kan, kehidupan yang walaupun diuji dengan sakit, sempit, hilang kerja, hilang punca rezeki, tapi Allah tetap memberikan kehidupan yang baik. Kan, kehidupan yang baik ni macam mana tuan-tuan yang Allah sekalian? Masih tetap kita mampu menunaikan salat, masih tetap kita mampu untuk melakukan ibadah, masih tetap menjadi hamba-Nya yang baik. Tuan-tuan sekalian, kalaupun kita sihat tapi sihat tidak mentaati Allah, maka sihat itu satu musibah, bukan satu anugerah kesihatan tu. Jika kaya dan menjauhkan kita daripada Allah, itu musibah. Kalau indah, kalau cantik tapi menjauhkan dia daripada Allah, itu musibah. Namun segala-galanya yang Allah kurniakan, walaupun sakit, walaupun derita, walaupun kematian suami, bercerai hidup atau apa pun berlaku, tetapi kita makin dekat dengan Allah, itu anugerah, itu satu nikmat. Subhanallah. Kerana tidak ada musibah yang lebih berat melainkan ada berlaku ataupun sesuatu yang menjarakkan hubungan kita dengan Allah. Dan apa sahaja yang berlaku walaupun buruk tapi mendekatkan diri kita kepada Allah, itu adalah anugerah. Dan alhamdulillah, saya percaya banyak asbab musibah COVID-19 ini, ramai manusia menjadi lebih baik, makin dekat dengan Allah, hijrah, berubah dan sebagainya. Soalannya, kita semua sedang berada di ambang dekat sangat dengan kematian. Sebab kematian berlaku setiap hari di sekeliling kita saja. Bahaya itu ada di keliling kita saja. Jadi ramai di kalangan kita yang mula hijrah, yang mula menyiapkan diri. Subhanallah, ini satu nikmat, satu anugerah. Sebab itu di sebalik ujian, di sebalik musibah ada rahmat. Masya Allah. Apalagi rahmat yang paling besar, iaitu apabila manusia kembali kepada Tuhannya saat hidup sebelum kembali kepada Tuhan saat mati. Tuan-puan dimati Allah sekalian, rahmat yang paling besar apabila Allah mengurniakan kepada kita, Allah menjadikan seorang hamba-Nya kembali kepada Allah saat hidup sebelum kembali saat mati. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, tajuk pada malam ini, syurga buatmu isteri. Itu tajuk dia, syurga buatmu isteri. Tapi saya akan kupas juga syurga buatmu wanita, ataupun syurga buatmu kepada seluruh manusia. Macam itulah. Tapi kita akan fokus juga kepada isteri. Penganjur pasangan suami isteri. Ya Allah, penganjur majlis ilmu pada malam ini adalah pasangan suami isteri. Suami iaitu Tuan Inayatullah Khan. Suami yang bernama Tuan Inayatullah Khan, manakala isteri pula Puan Liana Abdul Rahman. Muslimin dan muslimat dikasihi sekalian. Masya Allah. Okey, sedikit latar belakang pasangan suami isteri yang bahagia ni. Tuan Inayatullah Khan dan Puan Liana berasal daripada Ceras. Suami bekerja di sebuah syarikat oil and gas di bawah Petronas, manakala isteri bekerja sambilan sebagai ejen Magic Blue. Moga Ustazah umumkan untuk ramai-ramai mendoakan Puan Liana agar kembali sihat. Baru sahaja selesai pembedahan telinga 2 hari yang lalu. Okey, penganjur adalah pasangan suami isteri iaitu Tuan Inayatullah Khan dan Puan Liana Abdul Rahman. 2 hari yang lepas baru saja selesai pembedahan telinga 2 hari yang lalu. Kita doakan kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yashfiha shifaan ajilan, ya Allah, sembuhkanlah beliau ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah Puan Liana Abdul Rahman ya Allah dengan kesembuhan yang sempurna. Kembalikanlah pendengarannya dengan baik ya Allah. Kurniakanlah kesihatan keseluruhannya kepada dirinya ya Allah dan kepada semua yang hadir pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat, kalau sebenarnya saya sangat mengalukan siapa saja yang ingin menjadi penganjur
ataupun ingin memberikan sumbangan sedikit kepada gerak kerja dakwah dan amal kami, anda boleh berhubung dengan nombor yang dikongsikan. Itu adalah nombor perhubungan PA, pembantu peribadi, personal assistant. Kenapa Encik? Okey. Jadi tim tolong tuliskan nombor dan PIN. Nombor telefon PA, saya ada 2 orang PA, pembantu personal assistant, pembantu peribadi yang menguruskan jadual kuliah. Anda boleh juga apa dia? Dah. Anda boleh juga kan kita ada kuliah kitab Riyadhus Shalihin setiap pagi. Anda boleh jadi penganjur. Masya-Allah, boleh jadi penganjur. Mungkin kalau ramailah nak menjadi penganjur, dengan memberikan penganjur ni terpulang, biasanya penganjur akan memberikan sedikit sagu hati. Sagu hati tuan-puan sekalian masuk terus ke akaun syarikat. Itulah yang kami manfaatkan untuk survivor bayar gaji pekerja yang buat kerja dakwah, kerja amal. Jadi ini bukanlah satu, kita dah buat kuliah tadabbur al-kafi tu, tadabbur kitab Riyadhus Shalihin pagi-pagi tu, kita dah buat sampai 25 siri. Ataupun dekat 30 siri, 25 siri lah. Dan semuanya tu tiada ada penganjur, memang kita buat secara percuma, memang itulah hajat saya. Namun melihatkan situasi sekarang, kami memang total lockdown, PKPD, memang tak boleh buka langsung, bergantung pada online pun kita faham situasi. Jadi subhanallah, saya mula fikir-fikir saya nak buka peluang berkongsi pahala kepada siapa yang ingin mungkin menganjurkan. Nanti kita akan sedikit sebutkanlah, dianjurkan kuliah kita ini mungkin ada hajat untuk mendoakan, ada hajat apa-apa dan sebagainya, boleh saja. Jadi kita kan buat setiap hari, jadi insya-Allah, dan itu saya sebenarnya malu dan segan nak buat begitu, tapi saya terserah. Tak buat pun saya akan teruskan kuliah. Tak ada siapa-siapa yang nak jadi penganjur ataupun tu pun penaja. Penaja pun tak ada masalah, kita teruskan je sampai habis kitab tu. Bagaimanapun saya ucap terima kasih banyak. Jadi ya, save like baru masuk Pak Ustaz kan? Betul Pak Ustaz. Okey, ada yang tanya mana nombor PA dekat IG, tolong ya staff, ada tak yang bertugas sama pada waktu ni? Staff tolong, sebab ada berapa orang duduk tanya nak nombor PA, boleh berhubung. Ataupun anda daripada agensi ataupun apa-apalah, syarikat ke apa, nak menganjurkan kuliah bertutup ke apa semua, saya bersedia, insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, muslimin muslimat, insya-Allah tajuk pada malam ini ialah syurga buatmu isteri. Subhanallah. Jadi sekarang saya akan berdiri di papan putih dan bersedia dengan pen dan kertas. Lembu diikat dengan talinya, manusia diikat dengan janjinya, manakala ilmu diikat dengan pen dan kertasnya. Jadi sediakan pen, sediakan kertas untuk menuliskan nota. Sebab saya akan bahaskan tajuk pada malam ini berdasarkan akronim perkataan isteri. Nanti saya tuliskan tajuk, kemudian kita akan tulis hadis-hadis Nabi. Kan, kalau ada cerita kita tulis nota. Kemudian kalau memang ada beberapa kisah saya nak cerita malam ini, kisah wanita-wanita yang hebat. Masya Allah. Tuan-puan, kalau kita sebut wanita hebat, bukan semestinya kerana kerjaya, kerana ilmu, kerana pangkat, kerana kedudukan dan sebagainya. Tetapi wanita yang hebat itu boleh datang daripada wanita biasa seperti kita. Sekadar suri rumah. Subhanallah. Ya, suri rumah bukan sekadar. Seorang suri rumah. Masya Allah, hebat suri rumah. Nanti saya cerita pengalaman saya jadi suri rumah. Masya Allah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, malam-malam kan, kita santai-santai. Bukanlah santai sangat ya, santai dengan ilmiah lah. Okey, insya Allah kita akan beralih. Encik suami boleh bantu ya, encik suami. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Suami-suami boleh ajak isteri-isteri ya, sebab tajuk malam ni memang bab isteri. Jangan sedih. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, Ya Jami', yang Maha Menemukan, Ya Allah. Ya Wadud, yang Maha Menemukan, yang Maha Cinta. Ya Allah, temukanlah sahabat-sahabat kami ini ya Allah, yang belum bertemu dengan jodohnya ya Allah, dengan cintanya, dengan kekasih hatinya ya Allah.
Temukanlah ya Allah sahabat-sahabat kami ini dengan jodohnya yang soleh, jodohnya yang solehah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi anak-anak muda yang masih muda, masih belajar ya Allah, jadikanlah mereka anak yang soleh dan solehah. Dan apabila mereka dewasa kelak, mereka dipertemukan dengan pasangan soleh-solehah penyejuk hati, penyejuk mata ya Allah. Dan kepada ramai ibu ayah yang sedang bimbangkan tentang jodoh anaknya ya Allah, maka berikanlah mereka menantu yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang mana telah berpisah dengan suami, gantikanlah dengan yang lebih baik. Yang mana kehilangan suami, pasangan ataupun isteri, ya Allah, gantikanlah dengan lebih baik. Ya Allah, ada di kalangan kami yang masih menanti zuriat ya Allah, berikanlah cahaya mata, cahaya hati zuriat di dalam rahim para isteri ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, adilkan kami yang sedang bersabar dalam ujian rumah tangga. Berikanlah kekuatan, berilah kefahaman bahawasanya dengan hasil daripada ujian tersebut, Allah ingin memberikan kurniaan syurga-Mu ya Allah, kurniaan pahala sabar, pahala redha ya Allah. Ya Allah, bahagiakanlah kami semuanya ya Allah dalam redha terhadap ujian-Mu ya Allah, redha terhadap ketetapan-Mu ya Allah. Dan kami bahagia apabila bertemu dengan-Mu ya Allah dalam keadaan jiwa yang tenang. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, Masya Allah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, nanti kita akan pergi ke whiteboard. Okey, jom. Okey, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, saya tolong cik suami kejap. Okey, Ustaz. Okey, sini pula. Okey, ni. Subhanallah. Mari kita share ya sahabat-sahabat. Kita share perkongsian kita malam ini. Okey. Subhanallah, alhamdulillah. Boleh ya, jelas? Sebelum tu saya nak tuliskan 2 ayat yang sangat memberi motivasi kepada saya sendiri. Motivasi, peringatan dan juga selalu saya baca ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, boleh tak ambil yang satu lagi? Terima kasih. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, erti bahagia yang sebenar bagi kita seorang manusia apabila hidup kita dapat redha Allah. Sebab bila dapat redha Allah, hidup kita tenang. Walaupun dalam ujian dia, kita dah ada pertolongan. Subhanallah. Dan orang yang dapat redha Allah ni, jiwa dia selamat. Subhanallah. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Cik kena check lah. Sekejap tak berapa jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Cik boleh tak tolong? Ini ayat surah mana? Yaumala. Nampak ya semua? Tak, okey. Cuma nak tahu yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya ke? Asyik tak jadi ni tulis malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Betulkan niat. Yaumala
Boleh baca ah? Sekali lagi saya padam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Macam marker ni salahkan marker kan. Yaumala yanfa'u malun wala banun wala banuna. Ya Encik? Wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Macam marker baru buka, jadi dia licin. Sedap yang dah buka lama, lepas tu dia tak terang mana. Biqalbin salim. Subhanallah. Surah Asy-Syu'ara ayat 89. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahu Akbar. Firman Allah ni memang kita kena faham dan hayati. Mungkin ni kot. Ni yang baru ni. Tak sini jap. Okey. Yaumala, di hari, yauma, suatu hari, di hari, yauma, la, tidak. Ini firman Allah ya, qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Yauma la yanfa'u, di hari tidak ada manfaat. Malun, harta benda. Harta benda semua, rumah, kereta, emas, wang ringgit semua. Di hari tiada manfaat, tidak ada manfaat harta benda. Wala banun, dan tidak juga anak pinak. Illa, kecuali man atallaha, sesiapa atallaha, yang datang bertemu dengan Allah, biqalbin salim, dengan jiwa yang sejahtera. Subhanallah, biqalbin salim, dengan jiwa yang sejahtera ataupun jiwa yang selamat. Masya Allah. Ini firman Allah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Di hari yang tiada manfaat sedikit pun, tak ada manfaat langsung dah hari itu. Segala harta benda kamu yang kamu usahakan siang dan malam, yang kamu kumpulkan itu, tidak ada manfaat, tidak boleh membantu lagi. Hari apa? Di hari, yakni hari akhirat. Di hari akhirat kelak ni, cerita akhirat esok, tidak ada manfaat sedikit pun. Wala banun, dan anak pinak kamu yang siang malam kamu besarkan, yang susah payah kamu korbankan jiwa, raga, rehat kamu, tenaga, harta benda untuk anak-anak itu, pun tidak boleh memberi manfaat apa-apa lagi.
illa, kecuali. Ini sahaja. Bila sebut illa, ini sahaja yang boleh membantu kamu dan memberi manfaat kamu di hari akhirat. Man atallaha, sesiapa yang datang bertemu ataupun datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan jiwa yang sejahtera, dengan jiwa yang selamat. Siapa yang diberikan Allah harta dan juga anak pinak, kedudukan, pangkat, kemasyhuran, kemuliaan, dan ia dapat jiwa yang selamat, alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah itu maha adil, tuan-puan sekalian. Untuk dapat jiwa yang sejahtera, untuk mendapat hati yang baik, ini termasuk qalbin salim, hati yang baik, jiwa yang sejahtera, hati yang penuh kasih sayang, penuh kemaafan, bersangka baik dengan orang, banyak doakan orang, hati yang tidak berdengki, hati yang tidak fikir buruk, hati yang mudah rasa bersalah bila buat salah. Subhanallah, Allahu Akbar. Hati yang baik, hati yang tenang, hati yang sejahtera, tuan-puan sekalian. Subhanallah. Boleh jadi kita akan dapat hati yang sejahtera ini daripada apa? Melalui ujian suami, melalui ujian isteri, melalui ujian anak, melalui ujian harta, ujian pangkat. Boleh jadi kita dapat jiwa yang sejahtera ini melalui daripada apa? Harta benda ataupun anak pinak, ataupun melalui tidak ada harta benda ataupun tidak ada anak pinak. Subhanallah. Maksudnya di sini, untuk berjaya di hari kiamat kelak, di hari akhirat, bukannya tergantung kepada kita ada apa di dunia, tetapi tergantung kepada kita memiliki tak jiwa yang selamat, jiwa yang sejahtera. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya tanya tuan-puan sekalian, apa khabar jiwa anda sekalian sekarang? Apa khabar jiwa kita sekarang? Adakah kita mempunyai jiwa yang tenang, jiwa yang sejahtera, jiwa yang selamat? Subhanallah. Saat kita diuji, kita terus berdoa meminta dengan Allah. Saat ada orang menyakiti kita, kita pun istighfar. Kita merasakan bahawasanya kita pun tak lari daripada salah, tak lari daripada kekurangan dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, marilah kita memiliki jiwa yang baik. Sebab yang selamat di akhirat kelak, orang yang bertemu dengan Allah, mendatangi Allah, berhadapan dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Subhanallah. Antara mereka yang jiwanya sejahtera adalah manusia yang tidak berlawan dengan Allah. Orang yang memiliki jiwa yang sejahtera, ciri utama dia tidak berlawan dengan Allah. Apa maksud berlawan dengan Allah? Siapa yang mentaati perintah Allah, dialah orang yang tidak lawan Allah. Dan orang yang meninggalkan larangan Allah, dialah yang tidak berlawan dengan Allah. Contoh, kita sebagai ibu ayah, kita suruh anak kita buat ni dan dia tak buat. Kita kata, ya Allah, kamu kenapa lawan cakap Umi? Umi kan minta buat ni. Apa yang kita larang, itu lagi buat. Kenapa kamu tega menyakiti hati Umi dengan buat apa yang Umi tak suka? Kamu tahu ini Umi tak suka, kamu buat macam ni. Subhanallah, itu seorang anak yang derhaka kepada ibu ayah. Tetapi ramainya hamba Allah yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allah Maha Adil. Allah telah jelaskan secara teliti apa perintahnya dan apa larangannya. Dalam Al-Quran secara detail, di dalam hadis Nabi secara detail. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan Allah kurniakan, bila kamu taat, ini ganjarannya. Dan sebesar-besar ganjaran syurga. Dan apabila kamu menjadi hamba Allah yang bermaksiat, maka ini balasannya. Sekarang pilihan kita, tuan-puan dimati Allah sekalian. Pilihan kita. Kalau kita kata, ya Allah dah takdirkan saya buat maksiat. Macam mana Ustazah? Akhirnya maksiat lah. Allah kurniakan kita akal untuk berfikir. Dah sampai kepada ilmu kita itu maksiat. Maksiat itu dosa. Dosa boleh membawa kepada neraka. Tetapi kita tetap memilih untuk melakukannya. Maka berhenti menyalahkan takdir, tuan-puan sekalian. Kerana Allah juga memberikan kita segala kurniaan untuk mentadbir diri kita. Okey, alhamdulillah. Ini walaupun nampak macam tak ada kaitan dengan tajuk, tapi subhanallah, seorang isteri yang mempunyai jiwa yang sejahtera, jiwa yang selamat, Masya Allah, dia hanya memikirkan, seorang wanita yang nak mempunyai jiwa yang selamat, dia sentiasa memikirkan apa yang dia nak buat, kebaikan apa dia nak buat. Okey, saya percaya ramainya wanita kan yang follow ni, yang ikuti kuliah ni, boleh tuliskan tak apakah impian anda
Boleh tuliskan tak impian anda apa? Tolong tuliskan. Contohnya, saya bagi contoh. InsyaAllah saya ingin menjadi isteri penyejuk hati, penyejuk mata. InsyaAllah doakan mudah-mudahan saya menjadi wanita yang menjaga lidah. InsyaAllah saya ingin menjadi isteri yang lebih rajin, lebih pembersih. Subhanallah. Kita niatkan pagi besok nak masak apa. Besok hari Sabtu kan. Masak. Tak semestinya special. Yang special itu adalah masak daripada hati. Bila makan rasa gembira. Bukan special sedap. Kadang Tuan Puan saya masak nasi, telur goreng, kicap. Itu pun sedap. Masak daripada hati Tuan Puan sekalian. Tapi kalau hari-hari itu bukan tak boleh buat alasan daripada hati. Bang, 2 minggu ni telur kicap je ya. Saya masak daripada hati. Itu tipulah tu. Itu dah masak daripada malas dah tu. Subhanallah. Mungkin kita ada plan malam ni kan. Kita nak sebelum tidur nak settle dengan suami, nak minta maaf. Tak payah fikirlah siapa salah siapa betul, minta maaf je lah. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, tajuk kita adalah ini adalah pasangan suami isteri tadi kan minta saya bawakan tajuk ni, syurga seorang isteri. Subhanallah. Ni baru cantik. Syurga seorang isteri. Memanglah maka ni lama-lama barulah dia cantik. Ataupun kita kena tungging ke bawah kan. Gitu kan. Okey, syurga seorang isteri. Dan kita akan buat akronim tuan-tuan dan mati Allah sekalian. Akronim daripada perkataan isteri itu sendiri. Mari kita tengok. I S T E R I. Tuliskan nota ya, semua tuliskan I S T E R I. Kita panggil akronim. Okey, I iaitu iman yang saya tulis tulisan biasa. I mewakili iman yang teguh. Ini basic. Nanti kita akan terangkan. Iman yang teguh. Yang kedua, setia bersama setia. Yang kedua iaitu S, setia. Okey. Yang ketiga pula, taat. I pula, emosi. R pula, redha. Manakala I pula, ikutan. Masya Allah. Okey. Ini saja je ni. Nak mudahkan untuk kita tulis nota supaya seronok. Okey. Syurga seorang isteri. Saya ambil akronim perkataan isteri. I, iman yang teguh. Iman dah kita sebut iman. Lepas tu S, setia. T, taat. I dari sudut emosi dia. Dia pandai urus emosi. Dia tak jadi hamba emosi. R, redha. I, ikutan. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, saya juga wanita. Wanita kan memang emosi. Ustaz, betul. Saya kuat emosi kan? Ustaz main sini kejap. Berani cakap saya emosi. Ni kejap. Marilah kejap Ustaz. Sekali lagi. Sekejap Ustaz. Oh, belakang kamera dia cakap emosi. Marilah sekejap Ustaz. Subhanallah. Malam ni sekali lagi panggil encik suami. Kan biasa saya pakai sedondon, tapi kan kami bersihan di rumah je, jadi tak rasmi. Jadi lepas ni kita kena ready sedondon. Okey, sebagai seorang lelaki, bagaimanakah anda menguruskan emosi isteri? Betulkah isteri anda beremosi? Tak apa, nanti dulu saya bagi soalan dulu. Betulkah isteri anda beremosi, dan bila isteri beremosi nampak cakap pun dah mengarut kan, main lepas, lepas tu kadang adalah melalui perilaku. Jadi seorang lelaki dia pandang macam mana dan bagaimana dia menguruskan. Okey, silakan cik. Saya kena naikkan sikit. Saya petinggi kat sebenarnya. Ada orang kata ada orang tanya saya ada orang tanya saya, Ustazah tinggi berapa? Sebab nampak saya macam rendah. Sebab sebenarnya suami saya yang terlebih tinggi. Berapa tinggi? 178. 178. Saya 159. Kan? Betul? Saya 159. Okey, sama. Okay. Oh, tak nampak kepala, ya Allah. Tu lah saya kata, bukan saya rendah, ya suami saya terlebih tinggi. Okey, encik. Okey, di sini tu.
Panggil saya pula. Okay. Soalannya adalah macam mana isteri beremosi. Ya. Susah nak jawab ni. Tiba-tiba kena panggil kan. Pada pandangan saya, setelah hampir 16 tahun berumah tangga, saya melihat seorang wanita yang selalu berfikir. Yang banyak berfikir dan dia berlawan dengan seorang suami yang tak nak berfikir, tuan-tuan. Jadi kontra. Bila terlebih berfikir, maka terlebih emosi. Dia nampak sesuatu tu dengan pandangan, ini perlu diuruskan, ini perlu diuruskan, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh. Semua berfikir. Sampah depan mata, kalau nak kata lalu tu, nampak je sampah depan mata, nampak je baju yang berselerak, nampak je. Lelaki lalu, saya lalu salah. Tak nampak apa-apa, semuanya okey. Itu masalah. Itulah emosi besar dalam rumah tangga bila mana seorang terlebih sensitif, seorang tak sensitif langsung. Sensitif lah, maknanya kurang sensitif. Jadi bila terlebih sensitif, untuk kita samaratakan, lelaki kena juga sensitif. Melihat anak tak boleh mengaji Quran, kena sensitif. Melihat anak ponteng kelas online sekarang ni, kena sensitif. Kalau ibu tak sensitif langsung, bapa kena sensitif. Jadi ibu kena sensitif juga. Contohnya masalah. Jadi kalau tengok macam sekarang ni ada rumah tangga kan. Jadi ibu lebih banyak bercakap, suami kurang bercakap. Jadi nak seimbangkan emosi, suami pun kena lebihkan bercakap. Okey, maksudnya dalam menguruskan emosi isteri, suami tak boleh hanya suami tak boleh hanya menyalahkan isteri bila dia beremosi. Sebab wanita bila beremosi tu, dia dah lebih daripada, dia dah menanggung beban lebih. Betul. Jadi seolahnya dia belaka yang nak ni, pasal rumah sepa, pasal makan, pasal nak didik anak, cara makan dengan betul, cara didik anak. Dia menteri kewangan, menteri kebersihan, menteri pendidikan, menteri kesihatan, menteri pelancongan, menteri perhubungan. Anak-anak bergaduh. Setengah suami anak bergaduh pun dia buat tak tahu. Isteri jugalah yang uruskan supaya berdamai anak itu ni. Jadi betul lah kadang-kadang orang lelaki dia ambil sikap, dia tak sensitif, dia macam okey je semua. Tapi ibu ni duk fikir nak didik, nak betulkan, nak susun atur apa semua. Jadi lelaki untuk menguruskan emosi isteri supaya lebih stabil, dia pun perlu sensitif juga dengan sekeliling. Betul. Oh, terbaiklah Encik. Memang betul. Sebab lelaki ni dia kosong sebenarnya Ustazah. Dia luar perasaan ni. Dia kosong. Dia fikir semuanya mudah asalkan dia selesa. Asalkan hidup. Asalkan maksudnya hidup macam normal. Hidup normal. Okey. Nak tengok TV, nak tengok bola. Contohnya England lawan Itali nanti. Dia fikir okey asalkan boleh tengok TV. Jadi tak fikir dah asalkan apa sepah ke apa semua ke. Dia tak fikir dah. Ini betul. Jadi sebab itulah kita fikir bila perempuan ni terlalu banyak cakap, sebab dia terlalu banyak fikir. Bila dia fikir banyak, dia terpaksa meluahkan. Bila mana tak balance berlaku, bila mana suami ni tak fikir langsung, tak nak cakap, mestilah tak nak cakap. Yang tu tak balance itu. Jadi lepas tu dia tak raikan pula bila isteri tu meluahkan. Betul. Dia tak dengar. Okey. Betul. Jadi itu kita kena faham, bila isteri meluahkan tu maknanya dia memikirkan sesuatu. Jadi berlaku adil dengan mendengar luahan apa yang difikirkan tu. Kalau kita fikir, kita tak nak berfikir, tapi kita tak nak mendengar pula. Nak mendengar. Itu masalah. Itu poin sangat penting. Dah lah tak nak berfikir. Fikir nak plan esok pengisian untuk anak ni. Betul. Lepas tu bila isteri meluah pula sebab dia dah berat berfikir, tak nak dengar pula. Okey, nasihat Encik kalau lelaki macam ni, eloknya apa? Eloknya dia apa nasihat kepada orang lelaki? Okey, nasihat Encik pada lelaki. Jadi maknanya biarkanlah isteri terus berfikir, kita menjadi seorang pendengar yang setia. Macam itulah. Itulah. Sebab memang kemahiran berfikir dan beban berfikir ni lebih kepada wanita. Wanita pandai nak fikir benda yang lebih teliti. Kemahiran wanita berfikir dan juga berkata-kata. Okey. Jadi lelaki mendengar dan masing-masing cuba ambil action. Betul. Dah kita dua duduk sini, anak-anak macam mana? Anak-anak alhamdulillah kakak dia pandai jaga. Hasil tarbiyah ibu dia lah. Macam mana nak jaga adik dia. Okey, subhanallah.
Sebab ibu dia suka bebel. Betul. Okey, betul. Alhamdulillah muslimin-muslimat kena rendahkan balik. Itulah ya. Suami saya tinggi dia 178. 178, saya 159 ya. Tak ada masalah tinggi rendah tu, cuma bila nampak berbeza sebenarnya isu suami saya ya. Okey, subhanallah tuan-puan dan puan-puan sekalian. Saya kan nak fokus kepada iman ni. Saya tak tahu sempat tak nak kupas semua. Tapi kita nak fokus pada iman ni, tuan-puan sekalian, iman ni setia, taat, emosi, redha, ikutan. Okey. Ikutan ni wanita yang seorang syurga, seorang isteri apabila dia mampu menjadi ikutan tauladan kepada anak-anaknya. Lepas tu redha, dia redha dengan kekurangan suami, dia memaafkan, dia redha dengan ujian-ujian daripada anak, redhalah. Emosinya dia boleh uruskan emosi. Okey, mungkinlah dari satu sudut anda boleh melihat situasi saya dengan suami agak memahami. Subhanallah. Jadi emosi saya ya, saya bolehlah uruskan emosi sebab suami memahami. Bagaimana pula bagi orang yang suaminya memang tak memahami, tak cuba mendengar, tak boleh nak berfikir macam cara suami saya berfikir, contoh kan. Jadi di situlah bagaimana kita pula kena bijak, kena usaha, kena ikhtiar menguruskan emosi sendiri. Bila emosi kita tidak dibantu oleh suami, maka kita kena membantu diri sendiri. Saya nak cerita tuan-puan sekalian, Masya Allah. Tadi ada seorang wanita yang saya bertemu. Wanita ni dia diuji dengan sakit yang agak misteri, tetapi boleh juga dijelaskan dari sudut psikologinya. Dia lupa, masih muda, umur 40 lebih, tapi beliau lupa perkara-perkara yang baru saja berlaku. Subhanallah, perkara yang pendek cerita, beberapa hari sebelum ini saya ada jumpa beliau juga, bercakap panjang. Bercakap, berurusan, siap itu, siap ini. Kemudian hari ini dia jumpa, dia kata, "Ustazah, betul ke saya ada jumpa Ustazah 3 hari yang lepas, beberapa hari lepas?" Ya. Saya cakap apa? Saya pun ceritakan, kita cakap pasal ni, kita bincang pasal ni. Dan dia tak ingat apa-apa langsung. Dia tak ingat apa-apa langsung, tuan-puan sekalian. Saya kata, "Puan tak ingat langsung?" "Tak, Ustazah. Saya tak ingat apa-apa. Dan saya tak ingat langsung saya jumpa Ustazah sebelum ni." Dia datang jumpa saya, dia kata, "Saya nak minta maaf banyak-banyak dengan Ustazah. Saya bimbang apa yang saya cakap hari itu ada melukakan hati Ustazah. Dan saya tak ingat apa. Dan saya ingat bila suami saya cakap macam ni, apa yang saya cakap dengan Ustazah, baru saya tak percaya." Saya kata, "Betul ke saya jumpa Ustazah? Dan betul ke saya cakap macam tu dengan Ustazah?" Jadi dia bersungguh-sungguh cari saya dan untuk minta maaf. Dia kata itu bukan dia dan sebagainya. Kemudian bila saya cakap, saya tanya, dia kata, "Ustazah, saya sekarang dapat rawatan daripada ialah perubatan Islam pun dia ambil, rawatan perubatan masuk grup depression apa semua." Lepas tu dia ceritakan pada saya, kata, "Saya ni Ustazah perfectionist, bekerja sebagai engineer dan sebagainya. Sebab kerja tu perlukan penelitian. Lepas tu ada syarikat sendiri dan ada ramai staff kan. Jadi bila mula nak train staff, itu tingkatan emosi, stres yang tinggi. Uruskan anak, uruskan keluarga dan sebagainya." Lepas tu dia kata, "Saya dulu masa kerja, saya memang committed. Kan, begitu begini teliti kerja orang perempuan, subhanallah. Dan saya tak sangka, maksud saya tak terfikir yang efek tu, sikap saya tu, dia bagi efek sekarang. Sekarang saya dalam proses rawatan. Saya pun bimbang takut kehilangan ingatan dan sebagainya. Dalam usia yang belum lagi, maksudnya belum cecah, belum usia yang sepatutnya lupa kan. Masya Allah. Jadi tuan-puan yang minta sekalian, panjang conversation saya dengan beliau. Tapi kesimpulannya, soalannya Allah menegur saya juga. Sebab dalam keadaan situasi saya dengan ada staf yang ramai, menguruskan banyak perkara. Uruskan NGO, uruskan dakwah, uruskan bisnes, uruskan perkampungan hijrah, ladang tenang umat, lepas tu uruskan korban. Hari-hari meeting itu, meeting ini, subhanallah, perbincangan non-stop. Memantau kerja staf dan sebagainya. Lepas tu urusan rumah tangga, anak 7 orang. Emosi saya sangat tidak stabil. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi pesan beliau, sebenarnya dia ceritakan masalah dia, tapi saya anggap itu adalah teguran untuk saya dan saya nak sampaikan kepada wanita sekalian. Kadang-kadang kita kita memang nak buat yang terbaik,
Tapi ada kalanya tuan-puan sekalian, kita kena tahu limit diri kita. Ada kalanya is okay rumah sepah. Ada kalanya is okay kita tak boleh nak masak sedap, ala kadar je. Kadang-kadang is okay nampak kain bertimbun, is okay, tak apa, belajar. Melihat benda itu bukanlah satu kekurangan. Masya Allah, bukanlah satu kekurangan yang menjadikan satu bentuk kelemahan. Subhanallah. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, seorang isteri dan seorang suami, pasangan suami isteri yang boleh saling mencintai sampai hujung usia dan saling berkasih sayang sampai ke syurga adalah mereka yang menutup sebelah mata kekurangan pasangan dan membuka sebelah mata lagi untuk melihat kelebihan. Masya Allah. Mesti kita akan nampak kekurangan pasangan kita. Kadang bercakap dalam hati yang kita geram tu kan. Tapi kadang-kadang tutup sebelah mata dan buka sebelah mata melihat kelebihannya. Masya Allah. Dan menutup sebelah mata kesilapannya dan membuka sebelah mata untuk memaafkannya. Subhanallah. Sebab kita tak akan sampai mati dapat jadi isteri yang sempurna dan dapat suami yang sempurna. Kerana kita manusia, bukan malaikat. Masya Allah. Allahu Akbar. Mencari kecantikan isteri, bukan mencari isteri yang cantik. Subhanallah, encik suami ni bermadah di belakang kamera ni. Dia kata carilah kecantikan pada seorang isteri, bukan cari isteri yang cantik. Jadi kalau lelaki carilah kehansaman seorang suami, bukan cari suami yang handsome. Ya. Macam itulah. Subhanallah, kalaulah suami isteri tu cantik handsome, itu bonus saja. Tapi yang paling utama, carilah kebaikan dalam diri pasangan. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Jadi saya kan bila dengar wanita tu berkata seolahnya pesanan Allah kepada saya, kita tidak boleh push sangat diri kita, sayangi diri kita kan. Subhanallah, kadang-kadang cukup kita jadi sederhana. Cukup sederhana. Khairul umur, Nabi kata, sebaik-baik urusan, sebaik-baik perkara awsatuha, iaitu pertengahan, sederhana. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita sederhana, tidak terlalu menekan pihak ketiga dan tidak menekan pihak diri kita. Jadi insya-Allah walaupun sederhana, Ustazah nanti hasil pun sederhana. Insya-Allah walaupun sederhana tetapi sempurna. Sempurna itu bukan pada perfect. Tak fahamlah pula kan. Tetapi kepada hasil yang baik. Insya-Allah. Okey. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, saya nak fokus kepada iman ni. Syurga seorang isteri, saya nak fokus kepada iman. Baiklah, tuan-puan dan mati Allah sekalian, sekarang ni tak payah fokus pada isteri ya, kita umum. Syurga seorang suami, syurga seorang isteri, syurga seorang anak, syurga seorang ibu ayah. Okey, tuan-puan sekalian, sekarang ni boleh bantu saya tak? Apakah impian anda? Boleh tak Ustaz tengok? Tolong komen, tolong tulis komen. Apakah impian hidup anda? Okey. Impian hidup. Tolong masing-masing senaraikan kepada saya impian hidup. Okey, pertama apa dia? Cik, ada tak sesiapa tulis? Impian hidup. Saya tulis dulu, nanti saya bagi idea dan nanti tuan-puan bagi saya ya. Impian hidup dapat. Okey. Impiannya menjadi isteri. Saya tulis terus suami. Okey, menjadi isteri ataupun suami yang terbaik. Okey, lagi? Okey, membanggakan ibu ayah. Maksud membanggakan ibu ayah ni bagus. Maksudnya adalah nak suruh mak ayah happy dengan kita. Mak ayah rasa macam kita boleh menggembirakan mak ayah dengan mungkin kejayaan kita kan, belajar kan, membanggakan ibu ayah. Lagi? Okey, nak masuk syurga Firdaus. Subhanallah, Allahu Akbar, hebat. Okey, betul. Okey, sekarang bantu saya tuliskan impian fizikal. Ya, semua nak jadi ni isteri suami yang terbaik, ibu ayah misali kan. Jadi anak yang baik, membanggakan ibu ayah misali. Okey. Okey, ini adalah impian akhirat lah, kita kata impian akhirat. Subhanallah. Sekarang boleh tak saya nak open sebenarnya terpulang impian apa? Rumah yang nak rumah apa? Rumah selesa.
Masuk selesa tu apa? Ada orang satu tingkat dah selesa. Ada orang dua, kita tulis rumah selesa. Contoh banglo. Banglo 2 tingkat. Ada kolam lagi. Lagi? Ada apa lagi? Ada kolam lagi? Nak apa lagi? Ada kawasan luas. Sebab suka menanam. Buat je apa-apa impian. Lagi apa lagi? Kereta. Tuan-puan nak kereta apa? Tulis. Impian nak kereta apa? Tulis kereta apa? Ferrari. Oh, Ferrari. Ferrari tak muat ramai lah encik. Nak berlumba ke? Cuba tengok kat komen. Impian nak kereta apa? Cakap je. Okey, subhanallah. Kemudian mungkin ada yang nak, impian dia nak bebas hutang. Lagi, ada yang nak simpanan. Simpanan sekurang-kurangnya 100k. Contoh, ada simpanan 100k. Oh ya, subhanallah, betul. Impiannya, ya Allah, seronoknya kalau ada orang gaji, pembantu rumah. Masya Allah. Kan, kita pun, tolong ya sediakan bawang-bawang, nanti saya nak masak. Okey. Oh, okey. Kereta ada yang Merc. Ada Vampire. Vampire lagi. Oh, ada yang nak Mini Cooper, insya-Allah. Okey. Okey, Bentley dan lain-lain. Boleh. Berdosa ke? Tak berdosa. Boleh. Okey, pembantu rumah. Lagi apa lagi, encik? Oh, subhanallah. Nak pergi Mekah. Rindunya Mekah, Madinah. Okey, last. Apa, encik? Nak keliling dunia. Okey, maksudnya melancong. Ya, bestnya melancong keliling dunia. Semua pergi belaka kan. Satu-satu negara pergi. Masya Allah. Allah Akbar. Boleh. Impian tu kan percuma. Tak apa. Okey. Melancong keliling dunia. Menjadi isteri suami yang terbaik. Ibu bapa misali. Membanggakan ibu ayah. Masuk syurga Firdaus. Ni rumah yang selesa apa semua. Ni kereta kita nak hidup bebas hutang. Kita nak simpanan kalau boleh 100k. Okey, kita nak kalau boleh ada pembantu rumah. Yang lain tak dapat pun tak apa. Kereta ni, ya Allah, nak pembantu rumah. Kemudian nak pergi Mekah, rindu ni, nak pergi umrah, nak pergi haji. Impian hidup. Tuan-puan sekian, kalau nak tulis impian hidup sangat banyak. Kita bebas untuk memiliki apa pun impian hidup kita. Lepas tu kita berdoa dengan Allah, kemudian kita usahakan. Ya Allah, impian hidupku. Saya, tuan-puan sekalian, kami suami isteri buat impian, target, kemudian tampal dalam bilik, siap tampal. Subhanallah, hampir setiap tahun 80% impian itu tercapai. 80%. Contohnya, insya-Allah bang, untuk tahun ni saya yelah saya cakap gini-gini, suami saya pun ada impian dia. Maksudnya kita ada sesuatu yang bila kita tengok kita doa. Ini bukanlah apa, konsep bukan apa. Saya seolahnya bila tengok kita selalu apa yang kita tulis itu terakam dalam memori kita, terakam dalam minda kita. Terakam, masya-Allah. Bahkan kadang-kadang kita dah lupa impian kita. Kan kita sibuk kita ni. Lepas tu bila kita tengok balik yang kita catat dan kita tulis dan kita tampal tu, kita ingat balik, ya Allah, aku pernah ada impian ni. Fokus untuk capai impian ni. 80% alhamdulillah setiap tahun impian itu dicapai. Dan kadang-kadang tu tak sedar. Bila tengok-tengok balik, ya Allah, ini dah capai tanpa sedar. Tapi sebab apa bila kita tengok, kita iringi dengan doa. Masya Allah. Ustazah, salah ke saya nak impikan saya nak ada Merc, Wildfire, Mini Cooper, Bentley, kereta-kereta ni? Kan, walaupun macam tak ada harapan pun lagi, salah ke Ustazah? Adakah saya ni cintakan dunia? Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita orang yang menyembah Allah, hamba Allah, kita orang Islam lebih layak untuk meminta dunia ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan apa? Dengan tawaduk, dengan menjadi hambanya yang baik dan sebagainya. Masya Allah. Sebenarnya apa mesej Ustazah ni? Ustazah nak sampaikan apa sebenarnya? Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita ada macam-macam impian hidup. Rumah yang begini, bebas hutang, nak ada pembantu rumah, Masya Allah, Mekah, Madinah.
Oh, ada juga. Impiannya nak jumpa saya dan berbual. InsyaAllah Allah impikan. InsyaAllah. Kurang-kurangnya jumpa dalam mimpi. Jumpa dalam mimpi. Okey, subhanallah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Bagi orang yang beriman. Ini dia poin yang penting. Iman. Perkataan iman. Bagi orang yang beriman, Masya Allah, bagi orang yang beriman, tuan-tuan dimati Allah sekalian, dia akan menguruskan impian hidup dia dengan iman. Dia akan menguruskan impian hidup dia dengan iman. InsyaAllah kita akan dapat qalbun salim, jiwa yang sejahtera. Subhanallah, dia menjadikan untuk jadi isteri dan suami yang terbaik, dia jadikan landasan iman. Tuan-tuan sekalian, untuk menjadi isteri ataupun suami yang terbaik, bukan syarat kita jadi sempurna ya. Sebab tak ada manusia sempurna, malaikat je yang sempurna. Subhanallah. Tapi bila kita ada iman, bila buat salah, minta maaf, akui, rendah diri. Subhanallah, saya pun ada ego saya. Kadang saya tahu saya salah, tapi punyalah tak nak minta maaf tu. Ego tu kan. Duduk sebelah ni suami bawa kereta senyap. Padahal jelas kita salah. Memang kadang-kadang bermula daripada adalah sikit kesiapan suami, tapi kita macam lebih-lebih kan. Lepas tu kita tahu, ya Allah aku dah terlebih. Suami pula dah senyap. Kita pun senyap juga. Dalam berlawan tu dalam hati tu. Nak cakap, nak tegur, nak mula dulu. Berlawan tu. Masya Allah. Syaitan memang tak suka kita mengalah. Syaitan memang tak suka. Tapi nekat. Keluar je. Bang, minta maaf ya. Minta maaf sungguh-sungguh. Minta maaf. Rupanya bila dah minta maaf tu, lebur terus ego tu. Subhanallah. Rupanya sombong dalam diri tu besar. Hawa nafsu tu besar. Dan bila boleh minta maaf tu, rasa leganya boleh lepas. Macam seolahnya kita dah mengalahkan syaitan. Subhanallah. Sebab itu saya selalu kata, kalau saya cakap, saya dengan suami saya kata, bang, saya memang banyak sangat kekurangan. Sebagai isteri saya ada banyak kekurangan. Saya ada banyak kesilapan, saya banyak dosa. Saya tak mampu jadi isteri yang terbaik. Tapi yang saya cuba adalah jadi isteri yang baik. Macam mana caranya? Sebelum tidur minta maaf, minta redha. Bang, minta maaf ya, minta maaf sungguh-sungguh. Minta redha ya, insya-Allah saya akan cuba jadi isteri yang baik esok. Macam itulah selalu. InsyaAllah saya akan jadi isteri yang lebih baik besok. Suami pun okeylah, yelah. Dia pun malah nak layankan, yelah. Tuan-puan sekalian, insya-Allah kalau suami betul maafkan kita, kalau kita mati dalam keadaan dapat kemaafan suami. Dan jangan lambatkan minta maaf kalau buat salah. Jangan tangguh. Jangan tunggu malam lah, takut meninggal petang. Jadi, ciri-ciri pasangan yang baik adalah sentiasa ucap terima kasih, minta maaf, Masya Allah. Sebab apa? Dengan kita meminta maaf, itulah membuatkan kita jadi pasangan yang baik. Bukanlah sempurna. Sebab esok mungkin buat salah lagi. Tuan-puan sekalian, imanlah yang akan memandu kita menjadi isteri suami yang terbaik. Subhanallah. Seterusnya, kalaupun kita diuji dengan pasangan, imanlah yang akan menyempurnakan. Subhanallah, impian hidup kita, walaupun tak capai seperti yang kita nak, tapi iman akan membuatkan kita bahagia. Walaupun tak capai impian kita tu, kita tetap boleh bahagia. Iman yang akan membuatkan kita bahagia. Contoh, kita nak pasangan yang baik, romantik, tapi tak dapat. Iman, suara iman berkata kepada kita, redha, sabar. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik bagi kamu. Boleh jadi apa yang kamu nak, kamu suka sangat itu buruk bagi kamu. Memanglah kita nak suami yang romantik, betul kan? Suami yang buat surprise, suami yang ingat hari lahir bagi hadiah. Saya pun sama, tapi saya pernah juga diuji suami saya langsung tak ingat birthday saya. Betul kan, Cik? Tapi subhanallah, tapi suara iman kita akan berkata, sabar, ada sebab, ini proses memahami. Orang lelaki bukan tak ingat hari lahir, maksudnya tak sayang. Tapi kitalah kena sekian-sekian, ingatkan dia. Subhanallah, Allah Akbar. Iman akan menyempurnakan kekurangan. Iman akan menyempurnakan kekurangan. Kita diuji dengan isteri kita. Suara iman berkata, walaupun isteri aku macam tu, tapi ada kelebihannya yang lain. Nampak tak? Iman selalu melengkapkan kekurangan. Dengan redha, dengan sabar, dengan persangka baik, dengan doa. Kita nak kita jadi ibu ayah misalnya. Impian kita pun nak dapat ibu ayah yang terbaik. Kita nak kabul ibu ayah kita macam ibu ayah orang tu. Seronoknya ibu ayah dia gini-gini. Tapi kita dapat sebaliknya. Tapi iman kita bersuara. Syukurlah ada orang tak ada mak ayah. Syukurlah
Walaupun mak ayah kita garang, tapi kurang-kurangnya mak ayah kita bertanggungjawab. Sebab ada orang mak ayah mengabaikan. Ada orang masa lahir ibu ayah dah buang pun dia. Buang tepi jalan. Jadi iman sentiasa mencukupkan kekurangan. Nampak tak? Sebenarnya poin yang saya nak sampaikan, impian hidup kita bila ada iman, sebenarnya Allah dah pun memberikan semuanya. Kita nak masuk syurga Firdaus. Subhanallah. Ini adalah matlamat besar kita. Bila kita ada matlamat masuk syurga Firdaus, semua jadi kecil. Semua jadi kecil. Ya Allah, aku ingin pergi Mekah Madinah, namun Allah tak izinkan. Sedih. Tapi aku redha. Sebab matlamat utama nak syurga Firdaus. Hasil daripada sabar redha, tak dapat pembantu rumah, susah payah uruskan anak apa semua. Kan simpanan. Okey, pasal pembantu rumah. Sebenarnya kepada suami yang mampu, tapi sekarang pandemik COVID kan, tak dapat. Tapi bagi negeri yang dapat, saya cadangkan. Ada seorang lelaki ni, dia bagi tahu saya, suami saya pun adalah urusan. Dia kata, Ustazah, saya baru tahu hadiah yang terbaik untuk isteri adalah pembantu. Hadiah yang terbaik seorang wanita untuk isteri adalah pembantu. Saya pernah bagi saya hadiah ni. Tapi bila saya bagi seorang pembantu, isteri saya memang luar biasa. Tapi Ustazah, saya tak mampu nak bayar gaji, ambil pembantu, daftar, guna ejen semua, saya tak mampu. Dia pun orang biasa. Tapi Ustazah, saya hadiahkan pembantu seminggu sekali. Tapi saya tengok efek dia memang beza sangat isteri saya. Oh, maksud Encik, saya sebenarnya bukan suami yang rajin Ustazah, tapi hujung minggu saya akan minta ada seorang, maksudnya mungkin warga negara tempatan pun boleh, orang Indonesia pun boleh, siapa-siapa. Saya bayar dia by jam. Saya bagi 4 jam je pada isteri saya, pembantu. Seminggu 4 jam tu apa sekalian. Tetapi punya happy isteri saya tu, sebab apa? Rupanya emosi isteri saya tu dia nak sekali-sekali dia jadi macam mem macam tu. Dia macam dilayan macam tu. Dan saya boleh tengok isteri saya akan minta, okay, kamu tolong uruskan ni ya, ni, kamu buatkan ni, kamu fokus kain saja, gini. Walaupun seminggu sekali, tapi saya nampak emosi isteri saya banyak terubat. Saya rasa lega. Sebab kalau tak, saya yang kena buat. Bila saya buat tak elok, tak semestinya dia nak, jadi bergaduh. Jadi saya bayar RM50 satu minggu untuk pembantu ni, bantu dia selesaikan urusan kerja yang dia bertimbun hujung minggu. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, benda tu saya lalui. Masuk start anak yang kedua. Masuk mula anak yang ketiga. Saya dengan kerja pejabat, saya sambung belajar dengan sekian-sekian. Saya minta dengan suami, bang boleh tak? Mula-mula suami saya bagi seminggu sekali. Untuk bantu uruskan kain je. Sebab anak dah makin ramai, saya rasa macam dah tak larat dah nak gadak kain. Dia datang uruskan kain, lipat, gosok untuk seminggu. Saya rasa ya Allah bahagia sangat. Lepas tu anak bertambah 4, 5 orang. Lepas tu saya sambung, masa tu sambung juga master dan sebagainya. Saya kata bang sungguhlah saya rasa saya balik kerja, lepas tu saya nak masak rasa berat. Nak makan hari-hari rasa boring. Jadi suami saya cadang, habis tu cadangan apa? Saya kata boleh tak nak ambil mangkuk tingkat. Punyalah akal ni kan, pandai. Mangkuk tingkat tuan-puan sekalian, Masya Allah. Dan saya pun cari-cari, adalah servis mangkuk tingkat. Hari-hari lauk berbeza. Dia dihantar dekat pejabat mangkuk tingkat, ada lauk, ada sayur, ada macam side dish macam tu lah. Nasi masak sendiri. Saya balik, saya masak nasi, saya panaskan. Dan saya jumpa orang yang buat servis mangkuk tingkat tu, kita tengok tempat dia bersih dan sebagainya. Berapa ketika saya buat macam tu, setiap hari 5 hari hujung minggu masak. Tuan-puan sekalian, saya nak sebutkan macam ni. Isteri yang baik, Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, ini poin penting. Saya tulis kat sini. Encik pusing kat sini. Jadi panjang pula. Minta maaf, 10.30 kita berhenti. Tolong orang perempuan sekalian. Tapi encik, nanti kejap. Minta maaf. Kita habiskan dulu kat sini. Itu poin penting yang saya nak sampaikan supaya suami cakna. Ini Ustazah ni cakap dalam pandemik macam ni. Ramai orang tak mampu. Nanti isteri minta nak pembantu. Saya bagi tahu yang mampu. Kalau yang boleh. Yang tak boleh, kita ikhtiar cara lain. Nanti saya share. Sebab Rasulullah pun mengajarkan kepada anak Nabi Fatimah satu zikir yang lebih baik daripada pembantu. Nanti kita share, sahabat-sahabat. Okey. Kalaulah kita impikan rumah selesa, banglo 2 tingkat, ada kolam renang, ada kawasan yang luas, tempat menanam apa semua, anak boleh berlari, main basikal. Tapi sekarang rumah kita masih lagi teres 1 tingkat kecil, ataupun masih lagi rumah flat.
tak ada kawasan pun. Parking pun share dengan orang. Ada masa parking jauh dan sebagainya. Betul kan? Subhanallah tuan-puan sekalian. Tapi tak salah kita ada impian, ada keinginan. Namun kita penuhi sementara impian kita boleh capai dengan iman. Namun kita tetap redha, bang tak apalah walaupun rumah kita tinggi, kita boleh nampak kebesaran Allah. Bang tak apalah rumah kita sempit, lebih baik daripada ada orang duduk bawah jambatan, ada orang duduk tepi jalan, ada orang duduk dalam khemah je bang, ada orang menumpang sampai sekarang tak ada rumah, tumpang rumah mak ayah, tumpang rumah adik-beradik dan sebagainya. Allahu Akbar. Bila iman, impian hidup diuruskan dengan iman, Masya Allah, walaupun tak dicapai lagi, tapi kita tetap bahagia tuan-puan sekalian. Kalau boleh nak kereta macam ni kan, tapi kita masih lagi kancil, kan comel je. Impian nak kereta ni, tapi belum capai lagi. Tapi iman bersuara. Redha, sabar. Kita tengok orang sebelah, hanya ada basikal saja. Kita tengok ada orang sebelah, hanya ada motor. Saya nak cerita kisah benar. Ustaz, sekarang berapa orang tengok? Oh, lebih kurang dan 3,000 lebih lah. 3,500. Subhanallah. Terima kasih semua yang hadir. Tuan-puan sekalian, kami pernah masa tu habis program pergi makan kedai makan. Lepas tu saya tengok ada satu meja makan. Ustaz, simpan tak lagi nombor dia? Kita kan ambil nombor. Tak simpan dah kot tak tahu ke mana dah. Masya Allah. Moga Allah rezekikan kita jumpa lagi kan, keluarga tu. Subhanallah, masa tu saya sampai suami, anak-anak nak order makan kan. Lepas tu saya tengok ada satu meja makan sebelah. Meja makan tu dia orang dah siap makan, tapi ada 2 orang saja. Ada ibu dengan anak lelaki. Lepas tu saya pelik. Sebab apa saya pelik? Meja tu macam diduduki dalam 6 orang. Dan pinggan, makanan banyak kan. Tapi ada 2 orang je kat meja makan tu. Lepas tu yang wanita ni tegur, Ustazah, kenal kan? Ustazah gini-gini. Lepas tu dia cakap, saya kata, oh datang makan berdua. Kan kita kan jenis yang nak tahu kan. Dan makan, oh datang berdua ke? Tak, kami satu keluarga. Tadi ada suami, ada anak-anak. Okey, lepas tu mana? Ustazah, kami memang tak ada kereta. Jadi sekarang kami tunggu giliran. Subhanallah tuan-puan dan puan-puan sekalian, masa tu saya punya rasa kagum dengan keluarga ni. Dia kata, Ustazah, dia pun cerita suami kerja kampung, dah lah sakit. Dia pun kerja biasa. Kami memang tak mampu beli kereta. Kami ada satu motor. Dan alhamdulillah motor tu lah yang bawa ke mana-mana. Sebulan sekali kami akan usaha bawa anak makan dekat kedai. Sebulan sekali bawa anak makan kedai untuk gembirakan hati anak-anak. Anak saya tak silap anak dia 4 orang ke 5 orang, semua lelaki. Anak saya semua lelaki, Ustazah, semua sedang belajar. Masya Allah. Tapi macam saya ada anak perempuan. Elok dia orang ni uruskan gini. Anak lelaki dia tu duduk senyap, senyum dengan mak dia cakap. Sekarang saya tunggu ayah dia hantar anak seorang-seorang ke rumah. Faham tak tuan-puan sekalian? Dah siap makan, ayah kan motor. Angkat, hantar ke rumah seorang. Lepas tu datang pula ambil. Hantar pula. Sebab itu tinggal 2 orang tu, tinggal mak dengan anak lelaki. Ayah dia duduk hantar seorang-seorang. Datang ambil, hantar. Datang ambil, hantar. Saya kata, ya Allah, hebatnya keluarga ni. Ustazah, alhamdulillah anak-anak suka. Sebulan sekali bawa pergi makan. Kami usaha buat apa yang gembirakan hati anak. Dan anak-anak kami baik. Lepas tu kan, sahabat-sahabat saya menitik air mata. Saya kata, hebat keluarga ni, hebat ibu ni. Makcik, bukan makcik, umur dia 40 lebih. Hebat akak hebat sangat. Akak usaha tutup aurat elok, anak dia pun senyum je kan. Dia kata, ni anak ni baik Ustazah, dia gantikan saya dah, anak sulung lelaki. Bab didik adik-adik, bab suruh ngaji, bab suruh solat. Alhamdulillah anak-anak ni Ustazah, saya tak payah cakap, solat mesti awal waktu. Mesti di masjid, anak-anak saya ni solat mesti di masjid awal waktu. Saya tu kata, ya Allah, hebatnya akak boleh share tak? Bukan orang yang berilmu, bukan orang biasa-biasa, orang kerja kampung. Tapi visi misi hebat. Anak lelaki semua 4 orang solat berjemaah mesti di masjid awal waktu. Saya kata, akak, apa rahsia akak didik anak ni? Saya ingat lagi masa tu saya tanya, apa rahsia akak didik anak ni kak? Ya Allah, dia kata, Ustazah, saya biasa je. Saya ibu-ibu biasa, saya orang biasa. Suami saya pun orang biasa Ustazah. Tapi Ustazah, saya selepas kali setiap solat,
Mungkin inilah kot ustazah, apa yang Allah bagi ni hasil daripada istiqamah saya lepas solat mesti baca Quran. Paling kurang 1 muka surat. Dan kalau lebih itu lebih baik. Waktu solat, lepas solat mesti baca Quran. Paksa ustazah, istiqamah. Lepas solat ngaji, lepas solat ngaji. InsyaAllah ustazah, semua urusan kita dipermudah. Saya ni ustazah susah hati anak ni nak masuk belajar dengan kos belajar dengan itu ini. Ustazah bukan senang gini-gini, tapi ustazah rezeki sentiasa ada. Rezeki sentiasa ada. Doa selalu, tapi amalannya jaga solat awal waktu, ngaji selepas solat. Istiqamah buatlah. Kan setiap tahun khatam kadang berapa kali. Itulah dia ustazah, mungkin tu je lah amal. Yang lain-lain tu tak ada, saya biasa saja. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah mahalnya nilai istiqamah. Saya percaya ibu yang macam ni, dia mempunyai jiwa yang sangat tenang. Kan? Dia solat, dia jaga solat, dia ngaji Quran. Subhanallah, mesti jiwanya tenang, mendidik pun dengan tenang. Masya Allah. Ustaz boleh tengok tak 2 orang? Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan dan puan-puan sekalian, walaupun kita belum dapat bebas hutang, tapi iman membuatkan kita sabar. Walaupun kita tak ada bantu rumah, kita gantikanlah dengan zikir Fatimah. Kan Nabi SAW bersabda, bila Fatimah minta seorang pembantu, lalu Nabi bersabda, maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang lebih baik daripada seorang pembantu? Hadis yang sahih. Ceritanya panjang, tapi pendeknya Nabi mengajarkan Sayyidatina Fatimah dengan satu doa, satu zikir. Nabi kata, bacalah sebelum tidur 33 kali Subhanallah, 33 kali Alhamdulillah, 34 kali Allahu Akbar. Semuanya adalah 100 kali. Okey, saya padam yang ni ya. Masya Allah. Maksudnya, fahamnya kat sini, impian hidup kita ni akan dicukupkan Allah dengan iman. Ya. Subhanallah, subhanallah. Okey, meh. Fatimah. Assalamualaikum, Fatimah, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye. Bye-bye. Ya. Terlepas. Okey, kejap. Boleh. Boleh, Hana. Okey. Apa? Okey, ni raba. Boleh. Ya. Putih. Okey. Ustaz, kita pusing ke sini biar ada orang conteng kat sini. Tuan-puan dan puan Allah sekalian, ini penutup dah ni. Saya nak sebut tadi, wahai para wanita. Ni. Hana ambil yang ni. Umi nak yang ni. Terima kasih. Okey. 2 orang ni memang pembantu setia lah ni. Gitu. Okey, subhanallah. Tuan-puan dan puan Allah sekalian, wahai para wanita. Ya. Okey. Wahai para wanita sekalian. Okey, Hana. Tolong ingat, tiada sesiapa yang boleh gantikan Ya. Love. Kita. Okey. Love. Okey. Love. Ni kita. Sini. Love. Okey. Dah. Terima kasih. Okey. Tiada siapa yang boleh gantikan tempat kita. Wow. Sebagai isteri dan ibu. Okay. Love. Allah, nak love lagi. Okey, love. Okey, love. Dah. Oh, love lagi sini. Okey, dah. Okey, so. Tiada sesiapa yang boleh gantikan tempat kita sebagai isteri dan ibu. Tetapi, saya selalu sebut ayat ni sebenarnya, dan saya suka dengan ayat ni. Tiada siapa boleh gantikan tempat kita sebagai isteri dan ibu. Tetapi, tak muatlah pula. Kan? Tetapi, ini anak yang ke-6 dengan ke-7. Elok selalu berpakat 2 ni. Dia tak boleh tak ada salah satu ni. Tetapi, kita boleh gantikan. Ya.
Umi. Tugasan kita, ya, kepada orang lain. Ataupun okey, tidak ada siapa boleh gantikan tempat kita sebagai isteri dan ibu, tetapi ada orang boleh gantikan tugas kita. Faham tak, Cik? Sebagai isteri, sebagai ibu, tak ada orang boleh gantikan. Tetapi tugas kita, kalau kita dah tak mampu, ada orang boleh gantikan. Contohnya tadi itulah, kalau rasa dah tak mampu nak masak, penat, boleh je beli bungkus. Kan, orang tempat yang kita kenal, kita percaya, yang halal apa semua. Bukan bermaksud isteri yang sempurna, superwoman tu dia buat semua. Semua dia buat, A to Z dia buat, barulah dia rasa macam puas hati. Dan dia memandang rendah pada isteri-isteri yang sikit-sikit bungkus, isi tak larat. Kita tahu limit kita. Masa saya ambil mangkuk tingkat tu kan, memang ada pun orang yang bersuara, kawan-kawan kan, sekarang pejabat yang nampak hari-hari ada mangkuk tingkat hantar. Saya malu juga. Dan ada yang berbunyi kata, Ustazah tak masak ke? Saya masaklah juga macam mana pun. Tapi saya yang tahu situasi saya macam mana. Bila saya balik, saya dah penat. Kemudian saya kata, tak ada siapa yang boleh gantikan saya sebagai ibu. Sebab kalau boleh, saya tak nak, saya masa masak tu saya marah-marah anak. Saya kata, tolong duduk dia, Umi penat ni, Umi nak masak ni. Lepas tu suami saya pun kata, kalaulah masak, marah-marah macam tu, baik tak payah masak. Kalaulah sebab masak, marah-marah anak, baik tak payah masak, beli je lah. Macam tu. Namun saya fikir betul lah, buat masa ni, saya dalam keadaan masa tu anak umur beza setahun, rapat-rapat. Saya rasa saya tak mampu dan kita ada sedikit rezeki. Saya pun kata, okey lah kalau gitu dalam tempoh berapa ni, hujung minggu saya masak hari ni. Walaupun orang kata begitu, tetapi saya dapat emosi balik. Masa tu, subhanallah, bila balik, saya cuma masak nasi. Saya adalah waktu untuk dengar, layan anak, uruskan anak. Dan ni, kalau tak, balik je sampai maghrib, lepas maghrib pula penat gini-gini, anak hanya dapat sisa saja tenaga kita, akhirnya banyak marah-marah. Contohnya. Sebab masa tu saya duduk Seremban, suami saya pula balik lambat sebab dia daripada Melaka. Jadi dia akan sampai kadang lepas maghrib dan sebagainya. Jadi situasinya ketika itu saya rasa saya dah tak mampu. Sebenarnya saya nak sampaikan tuan-puan dan mati Allah sekalian. Jika kita kita penat, kadang-kadang kita jadi pemarah, emosi bukan sebab kita ni teruk. Tolong. Jangan kata, Ustazah saya teruklah selalu marah anak. Ustazah saya teruklah saya selalu gini. Ustazah teruklah saya. Saya kata puan bukan teruk, tapi puan terlalu penat. Dan bila penat, puan tak boleh nak bersabar dengan perkara-perkara kecil. Perkara ni sangatlah penting dan tolong maafkan diri kita. Sebab kita terlalu penat. Dan cuba bayang macam ni. Satu hari kita happy, kita okey, kita tak penat, kita baru lepas rehat apa semua. Anak tumpahkan air. Masa tu emosi kita kan stabil. Anak tumpah kain kita rasa okey je. Tumpah, tak apa-apa ambil kain. Tapi bayangkan masa kita tengah penat, kita baru saja nak rehat, tengah penat-penat uruskan, tiba-tiba anak tumpahkan air, dia akan jadi meletup. Umi tak rehat, penat, tumpah air pula. Sebenarnya ibu-ibu, wanita sekalian, kadang-kadang kita jadi terlebih emosi dan sebagainya kerana kita terlalu penat. Kita tidak mampu menampung emosi yang walaupun sedikit. Jadi maafkan diri kita. Cuba usaha ikhtiar, bincang dengan suami. Bang, tak ada siapa yang boleh gantikan saya sebagai ibu. Anak perlukan seorang ibu yang prihatin, boleh dengar, yang boleh bergurau senda. Tapi awak nampak tak saya sekarang asyik serius je dengan anak. Saya macam entahlah, sikit-sikit marah anak apa semua. Sebenarnya dah tak larat bang. Akui saja. Benar? Burn out. Istilahnya burn out. Akui, minta pertolongan. Subhanallah bang, saya memang dah tak mampu. Tolong. Masya Allah. Boleh tak kalau hari-hari gini? Kadang-kadang orang lelaki dia okey je dengan cadangan tu. Sebab dia bukan fikir panjang. Okeylah, okey je, saya okey je. Cuma awak kena bagi tahu je kan, ini nak makan apa. Betul bang. Okey. Ya, simple-simple pun tak apa. Kadang-kadang tu kita masak nasi, cuma lauk utama tu je kena beli. Lepas tu goreng sayur. Kita rasa, leganya bang, betul okeylah. Masya Allah. Suami pun kena bantu. Kalau nampak isteri dah berubah, dulu lemah lembut, penyayang, penyantun. Kalau dah berubah, sikit tinggi suara apa, mesti ada perkara yang tak seimbang. Dia terlalu penat, dia tak ada masa untuk diri dia dan sebagainya.
Masya Allah, Allahu Akbar. Saya nak sebutkan, tak jadi kekurangan pun bagi kita seorang isteri wanita apabila tugasan kita diambil alih orang lain. Bukan itu satu kekurangan, itu kita bijak menguruskannya. Masya Allah. Subhanallah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Dan tadi tu nak bagi doa, dah bagi dah. Zikir Fatimah. Okey, Nabi SAW bersabda, Umi nak tu, Umi nak duster. Oh ni. Yes. Thank you. Love. Oh, love. Okey. Nanti Umi lukis balik. Nak love tu, ya? Okey, penutup tuan-puan sekalian. Okey, Umi buat love. Cantik, love. Love. Lain ni. Semua love. Tak apa. Nanti love semua tu lepas ni. Okey, Hana contohin situ. Dah banyak love. Okey, Nabi SAW bersabda, apabila Ana Naomi. okey, Hana nak Umi, ya. Umi nak Hana. Okey. Dah Hana. Hana pergi tulis kat situ, okey? Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bila saya dengan Fatimah pergi berjumpa Rasulullah, ya, saya dan Fatimah juga pernah burn out. Maksudnya penat uruskan anak, uruskan binatang ternakan, angkut air daripada jauh. Sebab Saidina Ali selalu pergi berjihad, selalu pergi perang, selalu berjihad, selalu pergi perang. Masya Allah, Saidina Ali bukan sengaja mengabaikan tanggungjawab, tapi itulah yang berlaku kepada rumah tangga seorang pejuang. Okey. Okey, dah. Okey. Sini. Fatimah, padam sini. Padam. Okey. Ini kan marah pula love tu. Lalu Rasulullah Sayyidina Fatimah minta, ya Rasulullah, wahai ayahandaku, berikanlah aku seorang pembantu. Kemudian Rasulullah pun diam, Rasulullah suruh Fatimah balik. Tak lama kemudian Rasulullah pergi ke rumah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Rasulullah bagi salam. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai anak-andaku, maukah kamu aku ajarkan suatu amalan yang mana ia lebih baik daripada seorang pembantu? Masya Allah, lebih baik dari seorang pembantu. Tuan-puan, bagi orang tanya, Ustazah urus macam mana anak 7 orang, ada pembantu tak? Kami tak ada pembantu maid yang tetap. Ada pengasuh lah, penjaga 2 orang ni. Adalah penjaga 2 orang ni datang pagi dan petang. Ini adik. Cantik sangat. Apa tu? Umi. Ya. Tu. Okey. Okey. Subhanallah. Nabi mengajarkan, subhanallah. Nabi kata sebelum tidur, cuba buat tuan-puan sekalian. Sebelum tidur, ini bukan untuk perempuan saja, untuk semua. Sebelum tidur, baca subhanallah 33 kali. Oh. Alhamdulillah. Ini Raihanah 3 tahun lebih. Itu setahun lebih. Alhamdulillah. Anak itu minum. Ya. Okey. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar 34 kali. Ini daripada hadis yang sahih, 34 kali. Semuanya adalah berapa kali? Semuanya adalah 100. Subhanallah. 33, 34, 100. Nabi kata bacalah sebelum tidur, wahai Fatimah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ia mencukupkan 100. Nabi SAW bersabda, ia lebih baik daripada seorang pembantu. Memang Fatimah minta seorang pembantu, Fatimah tak larat nak uruskan rumah tangga. Sebab masa tu Rasul balik pada perang, ada bawa balik. Ni tak ni. Boleh. Rasul bawa balik ada tahanan-tahanan perang di kalangan wanita dan sebagainya. Tapi Rasul enggan memberikan daripada tahanan itu nak jadi pembantu kepada Sayyidah Fatimah. Jadi subhanallah, tuan-tuan sekalian, saya ada jumpa beberapa orang wanita, ya, kita tak mampu untuk ada pembantu penuh. Kami pun tak mampu sebenarnya. Nak bayar, nak ada pembantu penuh, memang tak pernah ada pembantu maid di rumah yang tidur kat rumah ada hujung minggu, tak ada. Yang adanya pengasuh ni kan datang pagi dan petang, dia bantulah sikit-sikit uruskan rumah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian,
InsyaAllah cuba buat. Dan ramai dah wanita yang share, berkongsi dengan saya. Sebelum ni dia tak percaya pun zikir boleh meringankan kerja-kerja dia di rumah. Zikir boleh membantu dia menjadi lebih produktif. Tapi subhanallah, dia cuba konsisten setiap malam. Seminggu, 2 minggu dah dia nampak hasilnya. Pertolongan Allah datang. Tuan-puan sekalian, zikir tu boleh je sambil baring nak tidur tu. Saya kalau saya lah, saya suka ada tasbih yang betul tu. Letak je tepi katil, tepi tilam kita kan. Zikir tu biar ada tu sambil-sambil nak tidur tu. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Lepas tu Allahu Akbar 34 kali. Kita tidur pada keadaan tenang. Subhanallah. Ustazah, macam mana zikir tu akan jadi lebih baik daripada membantu? Boleh jadi tuan-puan sekalian, urusan kita esok Allah pemudahkan saja. Anak-anak pun okey je. Siap satu hari, mungkin lepas 7 hari kita beramal istiqamah, zikir tu sebelum tidur. Mungkin selepas 2 minggu, tiba-tiba anak kita yang sama ni kita nampak dia pemalas, tiba-tiba dia tawarkan, Umi nak tolong apa? Subhanallah. Boleh jadi Allah datangkan pertolongan dalam bentuk-bentuk yang lain. Wallahu a'lam. Tetapi janji Rasulullah, janji Allah itu maha benar. Nabi kata, wahai Fatimah, maukah aku ajarkan kamu satu amalan yang lebih baik daripada seorang pembantu? Clear hadis Nabi itu, seorang pembantu. Sebab Fatimah pun minta pembantu. Ini benda yang fizikal Fatimah minta. Tapi Rasulullah bergantikan dengan satu benda yang spiritual, iaitu zikir. Inilah zikirnya. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali. Sebelum tidur Nabi kata, bacalah, ia lebih baik daripada pembantu. Subhanallah, Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf kekurangan, kesilapan, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Rehana, tengok sana. Fatimah, ya Allah, duduk juga. Tak payahlah duduk. Umi yang duduk ni. Hana nak duduk sana, Hana. Bye-bye, ada orang sana, Hana. Assalamualaikum. Subhanallah. Okey, kita sudahkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salih